Nabi Musa alaihissalam, atau dengan nama sebenarnya iaitu Musa bin Imran bin Qohat bin Lewi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa merupakan anak kepada Imran dan Yuqabat binti Qohat. Jadi sewaktu kelahirannya cukuplah cemas kerana Fir'aun menguatkuasakan undang-undang supaya setiap bayi yang dilahirkan terus dibunuh. Tindakan itu diambil kerana sudah terpengaruh dengan ahli nujum yang telah mentafsirkan mimpinya, iaitu Fir'aun bermimpi Mesir terbakar dan penduduknya mati, melainkan kalangan kaum Israel. Sedangkan ahli nujum mengatakan kuasa negara itu akan jatuh ke tangan lelaki kaum Israel disebabkan khawatir dia memerintahkan supaya rumah digeledah, dan jika mendapati bayi lelaki, jadi bayi lelaki tersebut perlu dibunuh. Ibu Nabi Musa, Yuqabat, melahirkan seorang bayi lelaki, yakni Nabi Musa, dan kelahiran itu dirahsiakan kerana merasa bimbang dengan keselamatan Musa. Apabila Musa mencecah umur 3 bulan, Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Kerana Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil, kerana ibu baginda Yuqabat telah mendapat surahan daripada Allah SWT untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan yang diteruskan ketika Nabi Musa dihanyutkan ke sungai. Setelah Nabi Musa telah dilahirkan, Yuqabat amat gembira, tapi pada masa yang sama dia juga bimbang dengan nasib bayi lekinya itu. Dalam kebimbangan hati tersebut, Allah SWT ilhamkan ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil demi keselamatan Nabi Musa dari ancaman tentera Fir'aun. Setelah dikhabarkan hal itu kepada suaminya, Imran, lalu mereka terus bergerak menuju ke tepian sungai Nil. Mereka meletakkan Musa di dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu tersebut sudah dibuat senyaman mungkin supaya Nabi Musa tidak menangis. Namun ketika itu perasaan Yuqabat begitu cemas kerana sungai itu dipenuhi kuda Nil dan buaya-buaya yang ganas. Tapi dia mampu melawan kegelisahannya itu, lalu menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Aliran deras sungai itu dalam sekejap membawa jauh pergi kotak kayu tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Yuqabat bahawa Nabi Musa akan selamat. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan memberikannya salah seorang daripada para rasul. Kemudian Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa ketika mana Nabi Musa dihanyutkan ke arah pemerintah Raja Fir'aun, iaitu Siti Asyah, juga berada di tepian sungai Nil. Ketika itu Siti Asyah ternampak kotak kayu itu, lalu memetahkan dayangnya memburu kotak kayu itu. Kemudian betapa terkejutnya dayang itu ketika melihat ada seorang bayi lelaki yang comel dalam kotak itu. Lalu dibawakan bayi itu kepada Siti Asyah. Lalu pemerintah Raja Fir'aun itu kemudian memutuskan untuk bawa Musa ke istana. Siti Asyah pun merawat Musa seperti anaknya sendiri. Ia sangat menyayangi Musa. Permaisuri Fir'aun itu merasa sangat beruntung dan bahagia dapat membesarkan Musa. Apalagi ia juga belum dikurniakan seorang anak. Di istana Fir'aun itulah Musa membesar. Tapi meskipun hidup di istana Fir'aun, Musa sama sekali tidak terpengaruh oleh kemewahan istana. Perilaku dan watak Musa sangat berbeza dengan sifat Fir'aun. Allah SWT telah menjaga Musa dan membuat Musa memiliki sifat yang mulia. Itu kerana Musa ditakdirkan menjadi Nabi, dan dengan sifat terpujinya, dia akan berdakwah kepada Fir'aun. Musa pun menjadi putera mahkota. Semua kemewahan istana dapat dia nikmati sepuasnya. Tapi semasa beranjak dewasa, Musa semakin sedar dengan perilaku kejam ayahnya, dengan perilaku kejam ayah angkatnya. Bagaimana tidak, Fir'aun selalu menindas rakyatnya yang tidak taat kepadanya. Bahkan Fir'aun sangat tidak adil terhadap Bani Israel. Ia menjadikan kaum itu sebagai budak dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenangnya. Waktu Nabi Musa nak menentang Fir'aun ni, Nabi Musa tak datang seorang. Nabi Musa datang berdua dengan sepupunya Nabi Harun. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni berdoa kat Allah SWT. Dia minta tolong, dia minta datang dengan Nabi Harun. Sebab Nabi Harun ni lagi fasih bercakap, lagi fasih berdebat. So Nabi Musa pergi bertemu dengan Fir'aun ni, nak menentang Fir'aun ni, nak menegur Fir'aun ni dengan Nabi Harun. Waktu itu Fir'aun tengah mengadakan satu majlis keramaian yang nak mengisytiharkan jadi Tuhan. Waktu itu dengan majlis keramaian tu, dia rendah dengan berfoya-foya. Tiba-tiba tengah-tengah berpesta, berparti-parti, hura-hura macam tu, Nabi Musa dan Nabi Harun ni datang, duduk tengah-tengah. Dia dekat tengah-tengah majlis keramaian tu, dia cakap kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun," cakap itu kan. Tiba-tiba Fir'aun dengan keadaan marah, dia tanya, "Wahai pemudik," dia cakap, "Kau siapa?"
kenapa kau datang sini? Bukan kau ke yang aku kutip, yang aku ambil kat tepi sungai, yang aku bela bertahun-tahun? Adakah kau tak mengenang budi?" Dia kata macam tu kan. Then Nabi Musa pun kata, "Adakah dengan kau membela aku bertahun-tahun, kau boleh menutup kesalahanmu yang telah membunuh kaumku dan memperhambakan kaumku, jika kau tidak menyuruh askar-askarmu untuk membunuh bayi waktu itu, dan saya, ibuku tidak membuangku ke dalam sungai, dan aku tidak akan bertemu dengan." Lepas tu, waktu itu Fir'aun terdiam. Lepas tu dia tanya lagi, dia nak berdebat lagi dengan Nabi Musa ni. Dia cakap, "Siapakah yang kau kata Tuhan sekalian alam ini? Tuhan penguasa alam ini?" Lepas tu Nabi Musa cakap, dia bagi tahu, dia cerita pasal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia cerita sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun marah lagi. Lepas tu dia jorik kau kat, kata, "Kau gila." Dia kata, "Kau gila." Dia kata, "Musa, kau gila." Dia kata, wahai kerabat-kerabatku, wahai," dia kata dengan dia punya geng-geng, dia kata, "Dia ni gila, jangan percaya dia ni." Cakap dia ni gila. Lepas tu Nabi Musa terus jadi berdebat. Nabi Musa kadang-kadang berdebat dengan Fir'aun, berdebat. Sampai kan Fir'aun ni dah gugup. Dia dah gugup tak tahu jawab. Dia tak tahu jawab apa. Dia cakap, "Jika kau betul-betul nak menentangku, aku akan hajar kau. Kau akan bagi pengadilan." Time tu lah dia panggil ahli sihir dia panggil dia punya ada macam yang kuat macam kuat tu. Time tu lah berlakunya pertarungan antara ahli sihir Fir'aun dengan Nabi Musa dan Nabi Harun ni. Baik, insyaAllah saya akan menceritakan kisah Nabi Musa berlawan sakti dengan para penyihir Fir'aun. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, Fir'aun sangat marah lalu mencabar Nabi Musa untuk berlawan sakti dengan para penyihirnya. Dan Nabi Musa pun menyahut cabaran tersebut. Pada hari kejadian, ramai orang menghadiri pertandingan tersebut untuk melihat adakah Nabi Musa boleh mengalahkan para penyihir tersebut, dan juga adakah Nabi Musa ini betul-betul utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat pertandingan itu dimulai, Nabi Musa sangat takut apabila tali-tali yang ditikam oleh para penyihir tersebut bertukar menjadi ular yang sangat ganas dan berbisa. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya di tengah-tengah kawasan pertandingan tersebut, dan semua orang terkejut melihat tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi seekor ular raksasa. Dan ular tersebut telah memakan semua ular-ular para penyihir tadi tanpa tersisa seekor pun. Lalu para penyihir ini sujud di hadapan Nabi Musa lalu menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengakui Nabi Musa sebagai utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun pun tidak berpuas hati atas kekalahan tadi lalu menangkap para penyihir tersebut dan menyeksa mereka sehingga meninggal di hadapan orang ramai. Bismillah, saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Musa dikejar Fir'aun. Sejak kekalahan yang menyakitkan, kemarahan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Tentera-tentera Fir'aun menyiksa orang-orang Bani Israel dengan kejam. Orang-orang Bani Israel mengadu tentang perkara ini kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa agak pening memikirkan cara untuk mengalahkan tentera Fir'aun yang sangat kuat. Sehinggalah Nabi Musa AS mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya membawa penduduk Bani Israel ke Kanaan. Hal yang ditunggu telah tiba. Nabi Musa membawa lebih dari 10 juta orang keluar dari Mesir. Jumlah yang begitu banyak menyebabkan Fir'aun perasan bahawa penduduknya telah berkurang. Fir'aun mengarahkan pada tenteranya untuk mengejar rombongan Nabi Musa. Ketika mereka berada di tepi Laut Merah, orang Bani Israel nampak Fir'aun dan bala tenteranya sedang menuju ke arah mereka. Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mohon pertolongan, dan Allah telah memerintahkan supaya Nabi Musa memukul tongkatnya ke dalam laut. Dengan kekuasaan Allah, laut itu terbelah menjadi dua, dan mereka semua menyeberangi laut itu ikut ke seberang. Apabila sampai di seberang, kelihatan Fir'aun dan tenteranya terus menyeberangi laut tersebut. Laut itu terbelah tadi terus tertutup dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Allah menjadikan jasad Fir'aun tidak rosak sehingga hari kiamat untuk dijadikan pengajaran kepada seluruh umat manusia.